saya buka sikit. Ni buku terbaru saya lah yang saya tulis. Tak sempat lagi nak pergi USIM, nak bagi hadiah kat Prof ni, tak sempat lagi. Okey, kejap nanti saya pergi sanalah. Jangan kena marah. Okey. Okey, baik, saya cuba cari sikit. Pada kejadian kita dan juga pada segala binatang yang dibiarkan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Jadi kita ni kaum yang meyakini ke tidak? Jadi kalau kita ni yang dikatakan kaum yang meyakini, orang yang beriman ini, maka kita carilah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada kat situ. Bukan sekadar kita, oh Allah Maha Besar kerana pendengaran. Mana penglihatannya? Kan? Maka itulah saintis buat. Mereka melihat. Tidak sekadar mendengar, maka mereka melihat. Baru mereka nampak menunjukkan kebesaran Allah. Allah pun dah sebut akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami dari ufuk cakrawala hinggalah ke dalam diri diri kita ni. Maka kena tengoklah. So ini yang bila kita tengok pada haiwan dan juga pada tumbuh-tumbuhan, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini teknologi ni dipanggil biomimikri, atau biomimetik yang dipopularkan menjadi biomimikri ni. Segala kelebihan dan keunikan yang ada pada haiwan itu, mereka bangunkan teknologi bagi memudahkan hidup manusia. Itu yang dibangunkan. Tapi kita hari ni, kalau saya tanya diri saya sendiri pun, sejauh mana saya hidup ni saya melihat serangga. Saya melihat belalang, kumbang, rama-rama, ataupun melihat kucing dan sebagainya. Sejauh mana saya melihat itu sebagai satu yang menunjukkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tengok contoh burung lah. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, pernah ditanya Fir'aun. Fir'aun pernah bertanya kepada Nabi Allah Musa, siapakah Tuhan kamu? Maka Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah yang menciptakan sesuatu ataupun memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadian semula jadinya yang sesuai dengannya. Kemudian dia memberikan petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Maknanya kalau bila Allah buat suatu haiwan itu, dan Allah dah beri petunjuk pada haiwan itu macam mana dia nak guna kelebihan yang ada pada diri dia untuk makan, untuk terus hidup lah. Jadi kalau kita teliti, kita akan nampaklah pelbagai kemudahan teknologi. Bermakna di sini Allah dah bagi dah segala macam teknologi dekat kita. Cuma kita kena guna pendengaran, penglihatan dan hatilah. Melihat segala-gala bahan bantu belajar yang ada keliling kita ni. Yang ini tumbuh-tumbuhan, serangga, haiwan dan sebagainya. Untuk kita dapatkan teknologi. Contoh macam kubung ni. Saya dapat istilah kubung ni pun Dr. Fazli yang sebut. Dulu saya sebut tupai terbang. Kemudian kubung kemudian. Yang mana orang buat sut peluncur hari ni. Bagaimana sarang anai-anai ni yang boleh ada ventilation system yang baik, kan? Dan seterusnya kita tengok burung ni, bagaimana burung yang tidak ada tangan, hanya paruh dan kaki serta sayap, tapi boleh buat sarang burung begitu cantik. Saya anjurkan satu pertandingan, mungkin pihak pelajar boleh buat satu pertandingan, diminta kita ni cari ranting kering, kayu-kayu halus tu, rumput-rumput kering, kemudian buatkan. Jadi tak sarang burung cantik seperti burung buat. Padahal kita buat dengan tangan, burung buat dengan kaki dan paruh. Macam mana dia boleh menenun, anyam, cantik. Begitu padat. Kan? Sampai dia boleh buat perangkap, ada satu sarang burung tu dia boleh buat dua jalan. Jalan yang pertama tu hanya jalan satu jalan rahsia untuk dia, satu lagi jalan yang maksudnya kalau ular masuk jalan yang salah. Tak masuk ke tempat telur dia tu. Burung boleh buat macam tu. Jadi siapa yang ajar pada burung tu? Maka Allah lah yang ajar. Jadi kita nak belajar macam mana? Kita belajarlah daripada burung tersebut. Dengan menggunakan penglihatan. Kan? Kita akan nampak benda-benda tersebut. Satu yang menarik bagi saya bila saya menulis benda ni, baru saya faham apa tujuan burung pipit yang terbang dari jendela tingkap, dari rumah ke rumah ke pagar-pagar tu. Rupanya burung tu mengutip sarang labah-labah untuk dijadikan gam. Untuk melekatkan daun-daun kering, ranting-ranting halus tu. Siapa yang ajar pada burung tu pergi ambil sarang labah-labah buatkan gam? Untuk dijadikan gam. Kalau kita guna gam lah ataupun selotip lah. Tapi burung boleh tahu. Maka kita belajarlah daripada burung tersebut. Kan? Mungkin boleh anjurkan kita lah untuk kalau nak bagi treat lagi hebat sikit, pertandingan buat sarang burung tu jangan guna gam. Guna sarang labah-labah. Confirm habis sawang yang ada dekat fakulti tu kan. Wah, pelajar kutip. Okey. Okey, ni antara contoh lah. Antara kelebihan burung belatuk. Allah bagi tahu. Dalam Quran beritahu kelebihan yang ada pada tu Allah dah berikan pada dia orang, macam mana dia patuk pokok tu tapi tak bergegar otaknya kan, manusia mencipta, dan bagaimana burung raja udang memberi ilham kepada seorang ketua engineer untuk mengubah rupa bentuk kepala kereta api dekat bullet train Shinkansen Jepun tu. Bagaimana banyak lagi lah kalau saya nak tunjuk kat sini, saya ambil sekali lalu lah. Bagaimana jurutera
yang membuat binaan bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan pencakar langit yang menggunakan dinding daripada kaca. Namun setiap kali berlaku pelanggaran burung dengan dinding kaca tu, akibatnya banyak burung yang mati. Akhirnya dia belajar daripada spider web ni lah. Rupanya pada spider web ni dia boleh memantulkan ultraviolet yang boleh dilihat oleh burung. Sebab tu burung tak langgar sarang labah-labah, burung akan mengelak. Sebab kalau tidak, habis jahanam lah sarang labah-labah tu kena langgar dengan burung. Kan burung kan besar, kalau serangga lekat kat situ, tapi kalau burung dia akan musnah. Maka dibuatkan cermin ni yang dalamnya ada seperti jaring sarang labah-labah dah. Mereka uji terhadap 1000 ekor burung, 999 mengelak, satu yang langgar. Jadi 99.9% berjaya lah kan. Itu antara yang menarik. Jadi kita belajar daripada alam. Ada lab pandang alam yang dibuat oleh Dr. Fazli ni. Banyak dia jemput. Dia ajak saya lagi. Saya tak masuk lagi. Sekali ajak 3 hari. Risau juga nak masuk lautan tu. Okey. Ni kumbang. Bagaimana kumbang dakhli ni yang menggunakan badannya sendiri untuk mengambil air pada waktu pagi. Dia naik di puncak bukit pasir yang tinggi tu, di gurun. Kemudian dia menonggek sikit apabila ada kabus atau embun yang langgar kepada belakang dia, maka bahagian atas yang bonjolan tu dia panggil hidrofilik yang akan memerangkap air, dan bahagian longkang ini dipanggil hidrofobik yang menolak air. Kemudian air itu akan turun laju by gravity ke muncung mulut dia. Dengan cara itulah kumbang diminum. Bayangkan siapa yang ajar pada kumbang ni naik ke atas bukit menonggek macam ni? Pastilah Tuhan yang mengajarkan kepadanya. Lalu kita belajar daripada situ. Kelebihan itu manusia cipta dew bank bottle ataupun zinc bumbung yang dipakai dekat hospital dekat Afrika sana. Bila awal pagi, 2 pagi, 3 pagi, kabus tu kena pada bumbung, akan merangkap air, kemudian air tu dialirkan masuk ke dalam tangki. Itulah cara mereka mendapat air di sana kan. Banyak lagi lah ayat-ayat, klip-klip ni macam mana lapisan yang ada pada bawah perut klip-klip tu menjadikan lampu LED lebih terang, bagaimana kita tiru cara dia kan. Ni langau, bagaimana, ataupun lalat hijau ni bagaimana dia membantu forensik kan, yang kita boleh teka berapa lama dah mayat ni mati berdasarkan usia lava ulat maggot tu, berapa usia dia kita boleh tahu. Padahal selama ni kita tengok lalat ni pun kita dah rimas, tak suka kan, tapi dia ada kelebihan yang Allah ajar pada kita lah. Banyak di sini ladybird macam mana dia boleh lipat sayap dia masuk ke dalam elytra yang merah ni. Hari ni kapal terbang kita pun tak boleh lipat sayap lagi. Mungkin akan datang kita boleh lipat sayap lah. Mungkin boleh anjurkan satu pertandingan buat layang-layang atau glider yang macam ni. Kemudian bila diterbangkan dia akan terbang, bila sampai dia akan kucuk balik. Kalau boleh buat macam tu cantik jugalah kan. Okey, ni belalang dan banyak lagi lah, semut dan macam-macam ni. Kucing pun yang mana mata binatang liar ni dia boleh memantulkan balik. Akhirnya tercipta satu alat yang diberi nama cat eyes. Sebenarnya nama kucing ni lah. Macam-macam ada kat sini lah. Yang mungkin boleh dilihat kemudian lah nanti. Okay. Sebelum tu saya nak tunjukkan pada ladybird tu. Kalau kita boleh buat satu pertandingan untuk buat ni, kita boleh tengok sikit video kat sini sebagai video yang terakhir untuk hari ni. Sekejap. Mana tadi video? Okey. Pasal biomimicry kita tengok sikit video. Mungkin pelajar-pelajar kita minat kot buat glider yang macam ni kan. Akhirnya boleh terbang. Kita tengok sikit video je. Boleh attract lah, boleh buka minda dan macam-macam. Yang mana Allah sebut pada kejadian kamu dan pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Sejauh mana kita lihat segala binatang yang dibiarkan Allah ni, ataupun kita tengok tanpa ada perasaan pun, abaikan begitu aja kan. Maka bila ditanya kenapa kita tak maju, mereka curi kitab kita. Itulah alasan yang kita guna sudah 600 tahun lamanya. Jadi kita tengok sikit video dia. Okey.
akan datang kita harap ada ni. Dan satu lagi saya nak cerita tentang seorang pakar ni lah, tubuh badan ni apa, yang bahagian fitness ni. Pernah dia buat satu tulisan lah, bila ditanya kepada dia apa yang, macam mana manusia nak mengekalkan kesihatan badan. Dia kata sebenarnya manusia ni dia kena dalam setahun, sebulan tak makan. Jadi dia ni bukan orang Islam kan. Jadi bila tanya, dia kata manusia ni sebenarnya dia kena rehat perut dia. Dalam setahun kena sebulan tak makan. Ada tak kita amalan tu? Ada tak? Dalam setahun ada tak sebulan kita tak makan? Tak ada. Ada? Puasa. Bulan Ramadan. Mana kita ada? Dan bila ditanya lagi, bagaimana lagi nak mengekalkan kesihatan? Dia kata dalam seminggu kena 2 hari tak makan. Tapi dia alternate lah. Dia tak direct. Ada tak amalan tu dekat kita? Ada, doktor. Isnin Khamis tu kan yang kita buat. Maksudnya dia tak direct, dia selang-selang. Dia kata kalau kita nak makan ni, kita kena kunyah, kita kena makan tu dalam tempoh yang lama. Kita jangan makan, dia tak galakkan kita makan tangan sebab kita suap besar. Dia suruh kita makan sudu dengan garpu supaya lambatkan yang masuk tu sikit, dan dia suruh kita makan tempoh tu lama. Sebab 20 minit pertama, kalau kita main suap dia memang masuk je. Tapi selepas 20 minit, dia badan kita, perut kita akan rasa kenyang. Sebab tu kalau orang yang makan sambil bercakap, nanti makanan dia mesti tak habis sebab dia akan rasa kenyang. Sebab tempoh tu dah sampai. Itu kata-kata dia lah. Kata-kata dia. Jadi dia suruh kita makan tu dalam tempoh yang lama. Sebab tu tak heran dalam kita suruh kita kunyah tu lama. Kan? Supaya lama sikit. Lama. Kita makan tu lama sikit. Tak adalah main suap masuk ni, masuk tangan. Semua masuk kan. Dia tempoh lama. Jadi kenyang. Tu antara yang dia lihat lah. Yang macam mana, cara tak langsung. Rupanya amalan-amalan tu adalah Nabi Muhammad SAW dah tunjuk pada kita. Melalui sunnah dia lah. Yang baik itu. So ada soalan nak tanya ni, Daniel? Ada dari peserta. Okey. Assalamualaikum, doktor. Salam. Berkait dengan teori kotak tadi, macam mana pula ada sebilangan orang yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah ditiru dari Bible? Okey. Sebenarnya kita tak payahlah ambil kisah sangat dengan perkara tersebut. Sebab memang tak dinafikan apa yang ada dalam Bible tu ada dalam Quran. Sebab dia datang daripada Tuhan yang sama. Kan? Tak ada masalah. Cuma seperti mana kita faham sebelum ni lah, Bible tu untuk kaum tersebut. Sedangkan Al-Quran ni untuk seluruh umat manusia. Jadi tak pelik lah, sama. Kan? Tapi kalau dia nak kata tiru, kenapa ada perkara yang ada dalam Quran tak ada dalam Bible? Kan? Kalau tiru mestilah sama kan? Kenapa tak ada pula yang dalam Bible, dalam Quran ada, tak ada pula dalam Bible. Itu yang kita kena faham. Tapi kita sendiri pun sebenarnya sebaik-baiknya kita pun rujuk Injil dan Taurat. Cuma kita tak tahulah yang asal tu mana nak datang. Bukan rujuk untuk tengok dari segi syariat atau ibadat atau akhlak atau akidah. Tapi rujuk dari segi fakta lah. Sebab contohnya dalam Al-Quran menceritakan tentang bahtera Nabi Nuh, dia terdampar di Gunung Judi. Sedangkan dalam Injil ataupun yang kita panggil, yang diorang namakan Bible tu lah, katanya di Gunung Ararat. Dan dinyatakan berapa panjang kapal tersebut, berapa lebar dan berapa dalam. Dalam Quran hanya bagi tahu binaannya daripada papan dan paku. Dan binalah kapal tu menurut perkiraan kami, petunjuk kami. Jadi kalau nak lebih detail mungkin kita kena rujuk lah. Mungkin kita kena rujuk lah kisah-kisah Israeliat pun. Tapi bukan untuk cari akidah atau ibadah atau syariat. Tapi lebih nak rujuk kepada apa info-info yang kita boleh dapat. Benar atau tidak itu nanti kita bincangkan lah. Kita bincangkan. Sekurang-kurangnya kita dapat sumber ilmu tu tadi. Okey? Kalau orang cakap pasal ni tiru-tiru tu susah layan lah. Sebab kita faham lah memanglah dia datang daripada Tuhan yang sama. Jadi tak pelik lah kalau ada yang sama. Tapi kalau kata tiru bulat-bulat, kenapa tak sama semuanya? Okey? Doktor, ada permintaan dari peserta, boleh berikan slide PowerPoint. Slide saya ni hanya sekadar point je. Hanya sekadar point je. Kalau nak bagi pun video-video tu saya link nanti bila saya bagi, bukan boleh buka pun video tu, betul tak? Sebab video tu ada dalam saya punya... Video tu link ke file dalam komputer. Dalam komputer saya. Macam mana tu kan? Sebab tu saya kata saya buka sendiri je. Sebab kalau biasa saya dah link dekat komputer saya je. Melainkan kalau you ada buku saya senang. Sebab buku saya dia ada video, dia ada link, dia pakai tu apa? QR code. Dia pakai QR code. Oh, Dr. Fazli dah bunyi ni. Beli buku. Alamak. Dia ada QR code. Jadi bila scan terus ke YouTube yang berkaitan dengan tu lah. Owner YouTube tu sendiri akan dapat lah payment daripada YouTube kan. Sebab saya tak ambil hak dia kan.
Saya cuma share, apa orang kata share dia punya usaha dia dan dia akan dapat manfaat daripada situ. Okey, lagi ada soalan? Itu je. Tak ada, okey. Dia Kalau tak ada lagi. saya nak tutup sikitlah, boleh Sebab kalau ikut Boleh, saya boleh. sampai dia mudah je kita tengok Tahu tak VCD atau DVD Daniel? Tahu tak VCD DVD? Dia adalah Tahu, tahu. coding tau. 1001 1001. Binary code ataupun kita panggil nombor asas 2. Yang berulang-ulang dalam tu 10011110 tu. Kan? Kalaulah VCD tu diberi 2 nombor je 0 dan 1 yang berulang-ulang. Bila mana kita letak kepada pembaca yang betul, reader yang betul, maka keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie, perisian dan sebagainya keluar. Kan? Ini kan Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah daripada alif sampai ya. Dalam alam Melayu tambah lagi 2 lang alif dan hamzah menjadi 30 huruf yang berulang-ulang dalam tu. Pastilah kalau diberi kepada pembaca yang betul maka keluarlah sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, hukum hakam, ekonomi, pertanian. Tapi apa yang berlaku pada MP4 pada CD MP4 diberi pada MP3 tak keluar gambar. Kalau bernasib baik keluarlah suara. Itulah Al-Quran yang jadi pada kita, diberi pada kita tak keluar apa, keluar suara lah. Itulah yang kita bertanding siapa paling sedap bacanya. Bukan apa yang ada dalamnya yang kita nak keluarkan. Yang boleh beri manfaat kepada manusia yang ramai. Saya gambarkan bumi ini dalamnya ada intan belian. Dalam bumi ini ada intan belian. Tapi intan belian ni tak duduk sejengkal dalam tanah. Duduk beratus meter, mungkin berpuluh meter dalam tanah. Kalaulah saya gali pakai tangan kosong, hancur tangan pun saya takkan dapat belian tersebut. Saya kena guna alat. Kalau dibagi cangkul, mungkin puluhan tahun baru saya dapat. Kalau dibagi saya backhoe, mungkin bertahun-tahun saya dapat. Kalau dibagi saya mesin gerudi, mungkin berbulan-bulan saya akan dapat belian tersebut. Begitulah juga dalam Al-Quran ada macam-macam. Kalau nak gali dia perlukan ilmu alat. Antaranya sains dan matematik. Barulah kita boleh gali. Sebab tu saya puji usaha USIM dan juga ISI dalam usaha merealisasikan apa rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran. Untuk generasi akan datang ni tidaklah jadi orang kata seperti mana orang lain yang menerima sains dan teknologi bulat-bulat akhirnya memilih menjadi ateis. Sehingga mereka mempertikaikan Al-Quran sewenang-wenangnya sedangkan mereka sendiri pun tak tahu hujungnya. Yang paling dahsyatnya mereka mengatakan sesuatu perkara yang tak boleh dibuktikan dengan sains dia adalah salah. Tak betul. Maka mereka menidakkan kewujudan Tuhan dan juga segala-galanya lah tentang hari akhirat dia mendudukkan sebab tak boleh dibuktikan dengan sains. Tetapi satu soalan cepu emas ditanya kepada satu couple ni, lelaki dan perempuan. Mereka ni ateis. Bila ditanya kepada mereka, awak percaya tentang cinta? Dia kata tak percaya sebab tak boleh dibuktikan dengan sains. Tetapi bila ditanya kepada dia, awak cinta tak makwa awak ni? Dia tak boleh nak jawab tidak. Sebab kalau dia jawab tidak lagi, makwa dia lari. Jadi sebenarnya, akhirnya dia mengaku. Bukan dia tak percaya agama, dia kata. Sebenarnya agama ni mengganggu, mengongkong hidup dia. Dia nak bebas. Dia tak nak. Sebab bila menerima agama, dia kena beribadat. Jadi akhirnya dia menolak kewujudan Tuhan kerana sikap dia sendiri. Bukan dia tak percaya wujudnya Tuhan. Kalau tidak nanti campak dia ke dalam laut tu, agak-agak dia berdoa dah. Agak-agak. Kalau kita campak dia ke tengah-tengah laut tu, dia berdoa dah. Confirm dia berdoa. Jadi dia berdoa pada siapa kalau dia kata Tuhan tak ada? Maknanya dia berdoa. Ataupun ke tengah dia naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang tu nak jatuh ke, nak menjunam jatuh. Confirm dia akan berdoa. Tapi dia berdoa pada siapa? Mesti dia berdoa pada Tuhan. Walaupun dia mulutnya kata tidak, tapi sebenarnya dalaman dia kata ya. Cuma dia tidak mahu menjalankan. Bila mengaku wujudnya Tuhan, maka kena dengar perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga termasuklah agama-agama lain kan, yang mana dia kena ikut. Tapi yang peliknya, dia tolak agama lain tu tak ada masalah. Yang dia tolak agama kita ni, Islam ni yang masalah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada pihak ISI dan juga USIM dan juga kepada Prof. Norita dan juga Dr. Fazli yang menjemput saya untuk program pada hari inilah. Okey. Itu saja, saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa. Mudah-mudahan jumpa lagi. Saya nak jumpa Dr. Fazli. Kenapa dia punya style dia dah macam orang Timur Tengah saya nampak kan gaya dia. Ini kalau saya jumpa kat luar ni tak kenal ni, besok dia jangan marah saya kan. Lain macam sikit lah. Sekarang ni trend janggut. Oh ya ke? Tapi dia kena rebonding sikit baru nampak jutawan. Kalau dia rebonding sikit, okey terus. Saya memang silap panggil lah. Saya kata salah panggil. Itu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.